Dan hari ini vaksin Sinovac tiba di Malaysia pada jam 8.50 pagi tadi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Ia merupakan vaksin kedua diterima negara selepas Pfizer-BioNTech pada Ahad lepas. Kita bersama rakan tugas Sri Daudin Daud yang berada di KLIA untuk laporan lanjut. Silakan Daudin. Baik, terima kasih rakan setugas. Apa yang saya boleh kongsikan sekarang sebenarnya sudah pun tamat proses ketibaan vaksin Sinovac di Malaysia. Saya kira tamat kira-kira jam 10.30 pagi tadi sekali dengan sidang media dan semua segala yang berlaku. Apa yang saya boleh kongsikan dalam sidang media tadi sebenarnya ada beberapa perkara ataupun isu yang disebut. Pertama kali tentunya berkenaan dengan status kelulusan vaksin Sinovac, di mana seperti yang diketahui ramai, vaksin ini masih lagi belum diluluskan NPRA dan ada tanda tanya adakah vaksin ini akan diberikan kepada rakyat Malaysia dalam masa terdekat, terutamanya kita masih lagi menantikan kelulusan daripada NPRA. Dan sebenarnya Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin Abu Bakar mengatakan bahawa proses kelulusan Sinovac akan melalui dua fasa, iaitu pertama, kelulusan vaksin itu sendiri dan kedua, kelulusan untuk proses penghilangan di Farmaniaga. Menurutnya, bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA akan meneliti dua aspek tersebut sebelum sebarang keputusan dibuat. Jadi mari kita dengarkan perincian yang dikatakan oleh Khairi Jamaluddin sebentar tadi. Ya, kita kena jelaskan bahawa ya memang betul vaksin Sinovac masih lagi dalam penilaian NPRA. Tetapi untuk kita bagi kelulusan kepada Farmaniaga, kilang Farmaniaga untuk melaksanakan fill and finish, maka NPRA kena buat penilaian kepada kilang itu sendiri dan juga kepada proses fill and finish. Dan itu tidak dapat dilaksanakan kalau kita tak ada vaksin. So they have to study the stability report, the manufacturing penilaian manufacturing di Farmaniaga, barulah NPRA boleh buat penilaian dan akan buat satu recommendation ataupun sure kepada pihak berkuasa kawalan dadah ataupun PBKD. Baik, dalam sidang media tadi juga ada wartawan bertanyakan memandangkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga menteri-menteri lain sudah pun mengambil vaksin Pfizer. Ada yang bertanyakan bilakah YB KJ sendiri ataupun Khairi Jamaluddin akan mengambil vaksin. Dan menurut beliau akan mengambil vaksin tapi bukanlah vaksin Pfizer. Kerana menurutnya beliau akan menunggu vaksin seterusnya untuk menjadi wakil menteri yang tidak memilih Pfizer dan pada masa sama sebagai contoh kepada rakyat. Menurutnya kerana katanya ada yang rakyat mengatakan bahawa vaksin Pfizer ini adalah vaksin yang lebih baik dan vaksin selepasnya adalah vaksin yang kurang baik. Jadi dengan cara ini Khairi Jamaluddin ingin membuktikan bahawa menteri juga akan mengambil vaksin seterusnya bukan sekadar Pfizer, dan mungkin kita boleh dengar sikit penjelasan Khairi Jamaluddin berhubung isu ini. Sekarang ni rakyat tanya, oh pemimpin semua ni ambil Pfizer, barang baik. Ya, yang lain-lain ni semua untuk rakyat biasa saja. Jadi saya dah buat keputusan semalam, saya akan ambil vaksin yang akan diluluskan seterusnya. Apa saja vaksin yang diluluskan seterusnya, saya orang pertama ambil. Kalau Sinovac, Sinovac. Kalau daripada Rusia, Rusia. Kalau AstraZeneca, AstraZeneca lah. Ya, saya tak akan ambil vaksin Pfizer. Bukan sebab Pfizer tak bagus. Pfizer bagus. Pfizer dah selamat dan terbukti. Tapi biarlah, ada juga daripada barisan menteri ni yang memberi contoh ambil vaksin yang akan datang. So whatever vaccine crosses the line next, I'll take. And I don't know which one it's going to be. Baik, saya fikir itu sahaja perincian dalam sidang media yang ada pada pagi tadi, dan apa yang saya boleh kongsikan setelah beberapa lama menunggu, akhirnya vaksin Sinovac tiba ke Malaysia tanggal 27 Februari 2021 selepas kita mendapat vaksin Pfizer yang pertama pada 21 Februari lepas. Jadi semestinya vaksin ini akan menjadi satu titik tolak ataupun mungkin sinar baru untuk kita. Tapi apa yang penting, pastikan kita sentiasa mengikut SOP. Meskipun sudah diberikan vaksin, SOP tetap perlu dilakukan, diamalkan, dan penjarakan segala SOP pelitup muka perlu dipraktikkan. Teruskan bersama dengan Isra ini, kena pastinya kita akan membawakan berita lanjut berhubung apa yang berlaku pada hari ini. Kembali kepada rakan setugas. Baik, terima kasih Daudin, dan laporan lanjut ada di astroawani.com.